Salam sejahtera. Selepas Anwar Ibrahim memberi nasihat kepada Muhyiddin Yassin, dia yang mengatakan Muhyiddin Yassin tidak baca sepenuhnya perlembagaan dan juga dia hanya memetik beberapa perkara tentang perlembagaan, dan Anwar Ibrahim juga menyalahkan Parti Bersatu atas tindakan 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim kekal sebagai ahli parlimen kerana kesilapan Bersatu sendiri. Hari ini akhirnya Muhyiddin tampil menjawab persoalan itu, tetapi netizen tetap mahu memberikan respon terhadap Muhyiddin Yassin. Muhyiddin kata, saya faham betul peruntukan perlembagaan. Yang tak faham ialah Anwar. Yang sekarang ini, jom anda tulis dalam ruangan komen pada pendapat anda antara dua tokoh besar Malaysia ini, yaitu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, siapa sebenarnya yang betul-betul faham peruntukan perlembagaan dan siapa pula yang tak faham peruntukan perlembagaan. Rasa-rasanya anda mempunyai jawapan yang tersendiri. Yang lebih lucu lagi ialah tindakan perlembagaan bersatu diubah di saat 6 ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim terdahulu sebelum mereka mempunyai undang-undang perlembagaan baharu yang digubal itu. Jadi anda mungkin mempunyai jawapan melalui clue tersebut. Siapa sebenarnya yang tidak faham peruntukan perlembagaan? Benarkah Anwar ataupun Muhyiddin? Kerana dalam pengakuan Anwar Ibrahim, sebenarnya Parti Bersatu melalui wakil mereka lah yang menolak draft Undang-Undang Akta Lompat Parti ketika baru diperkenalkan. Kerajaan masa itu telah diajukan soalan, bagaimana dengan orang yang dipecat oleh parti? Adakah ianya juga dianggap lompat parti? Pembangkang waktu itu, yaitu Anwar Ibrahim, bersetuju itu dianggap sebagai lompat parti, tetapi kerajaan pada waktu itu termasuk wakil Bersatu tidak menyokong usul tersebut. Jadi akhirnya apa jadi? Mereka lah yang terkena sendiri apabila 6 ahli parlimen mereka beralih sokongan kepada Anwar Ibrahim tetapi tidak lompat parti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal memahami perlembagaan persekutuan dan bukan partinya. Ia susulan bidasan Anwar yang mendakwa kepimpinan Bersatu memilih dan memetik hanya bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk tidak mengosongkan kerusi 6 bekas ahli parlimen itu. Kata Muhyiddin, Anwar kata saya baca sebahagian saja dari perlembagaan. Kata Muhyiddin lagi, saya nak tanya Anwar bahagian mana yang saya tak baca itu. Kata Muhyiddin dalam satu kenyataan hari ini. Menurutnya perkara 49 dalam 49A Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan mana-mana ahli parlimen yang terhenti menjadi ahli partinya maka kerusinya di Dewan Rakyat hendaklah dikosongkan. Tapi sebenarnya mereka tidak pun lompat parti, kata netizen. 6 ahli parlimen itu hanya menyokong Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan. Dan mereka sehingga ke hari ini masih duduk di kerusi pembangkang. Muhyiddin berkata, selaras dengan peruntukan ini, Bersatu telah membuat pindaan perlembagaan parti untuk memasukkan keadaan di mana wakil rakyatnya terhenti keahliannya serta merta apabila gagal mematuhi arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Tapi itu sebenarnya juga telah memakan diri Parti Bersatu dan Muhyiddin sendiri. Dalam kes 6 bekas ahli parlimen Bersatu, mereka diberitahu untuk menarik balik sokongan mereka kepada Anwar tapi enggan berbuat demikian. Justru keahlian mereka terhenti dan kerusi mereka perlu dikosongkan. Apabila keahlian mereka terhenti, dengan kata yang paling senang anda fahami ialah dipecat. Menurut Akta Lompat Parti, kalau mereka dipecat, ahli-ahli berhormat yang dipecat, otomatik mereka boleh jadi calon bebas dan tidak perlu mengosongkan kerusi kerana bukan lompat parti. Mereka hanya lompat parti kalau tukar parti. Kata Muhyiddin, saya faham betul peruntukan perlembagaan ini. Yang tak faham ialah Anwar Ibrahim. Itu kata Muhyiddin lah.
Apa pula pendapat anda tentang isu itu? Adakah anda setuju apa yang Muhyiddin kata? Beberapa komen daripada netizen kata, Red Parrot kata 6 PRK tidak mengubah kerajaan persekutuan. Kos 6 PRK berpuluh juta. Din minta dikosongkan dan PRK diadakan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan Abah dan juga partinya, kata mereka. Betul jugalah apa yang Red Parrot ini kata. Janganlah buat kebongkosongan supaya tidak ada PRK. Kena 6 PRK itu pertama memakan budget yang sangat besar, buang duit, membazir. Yang kedua, kalaupun Parti Bersatu menang untuk semua 6 ahli parlimen itu, kerajaan tidak akan berubah, tetap juga sama, tetap juga ada 2/3. Anwar Ibrahim tidak akan tumbang atau apa-apa. Jadi hanya buang masa dan hanya merugikan. Kalau boleh menyebabkan peralihan kuasa, peralihan kerajaan, mungkin bolehlah diterima. Popel Maus kata, kami semua tak faham kenapa menantu kesayangan Muhyiddin tak balik-balik lagi. Ini pula yang ditanya oleh netizen kepada Muhyiddin. Kata Brown Falcon, sudahlah tutup parlimen itu supaya tiada lagi perkara begini, kata Brown Falcon. Popul Maus kata, Muhyiddin mengharapkan PRK untuk jadi modal berterusan menghasut rakyat dan mengganggu kerajaan untuk uruskan negara. Apatah lagi targetnya nak menang PRU 16 dan jadi Perdana Menteri semula. Maka jika menang, segala kes-kes jana wibawa dan amla dan kuncunya terlibat, tentunya mungkin akan boleh settle, termasuklah menantu Muhyiddin Yassin yang belum pulang sampai ke hari ini. Tapi harapannya berkecai, sebaliknya marahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Marahlah kepada speaker sebab speaker ada kuasa mutlak untuk terima atau tolak berdasarkan tafsiran beliau. Macam Speaker Kelantan, dia buat tafsiran sendiri berasaskan undang-undang tubuh kerajaan Kelantan. Kesian Abah ni. 3 tahun nak tunggu PRU 16 dah macam 10 tahun gamaknya rasanya, katanya. A little bit crazy kata, alamak Muhyiddin, kamu dan Anwar sama-sama tidak baca betul-betul perlembagaan, kata beliau. Sama-sama pilih sebahagian daripada perlembagaan persekutuan untuk menjustifikasikan tindakan diambil masing-masing. Prinsip tidak tukar kesetiaan kepada parti sudah dibuang, sudah buang ke dalam longkang. Aduh, orang politik hanya mampu merancang dan mementingkan diri sendiri, kata a little bit crazy. Sebab tu saya cadangkan semua YB tidak layak diberi duit pension atau KWSP, katanya. Jimmy Page kata, ada pemimpin kata, macam-macam lah, fikir-fikirkanlah, dia bilang. Pemimpin-pemimpin ni, kata Permaus, lebih kurang 2 kali 5 sahaja. Apa pula pendapat anda semua? Siapa sebenarnya yang tak tahu perlembagaan? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Speaker Dewan Rakyat telah pun menyatakan sebab beliau mengambil keputusan mengekalkan 6 ahli parlimen bersatu sebagai ahli parlimen bebas. Walaupun tidak disukai, walaupun sukar ditelan, pahit ditelan dan menyakitkan hati Parti Bersatu khususnya, itu keputusan muktamad beliau. Jadi ikuti terus punca akibat mengapa Speaker Dewan Rakyat tidak mengosongkan kerusi itu. Hari ini, kata Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, beliau kata, sebab beliau tidak memecat, tidak mengosongkan kerusi itu ialah perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, katanya. Jadi anda harus faham. Di Malaysia ini, peraturan ataupun perlembagaan paling tertinggi di Malaysia yang tak boleh dilanggar oleh negeri pun, apalagi hanya peraturan atau perlembagaan parti, ialah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan jauh lebih tinggi berbanding perlembagaan parti. Perlembagaan Parti Bersatu itu hanya secubit daripada perlembagaan yang ada di Malaysia. Jadi, apabila Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, mengatakan bahawa perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, itu adalah muktamad. Yang Dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 perlembagaan bersatu.
adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Perlembagaan Bersatu menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi pada 9 Julai lepas. Bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis permakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49E Perlembagaan Persekutuan berikutan, keahlian mereka dalam parti itu telah dihentikan. Salinan surat itu juga ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan, iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Zaid Abdul Fasal, Zahari Kecik, Muhammad Aziz Abu Naim, Datuk Iskandar Zulkarnain dan juga Datuk Dr. Zulkafli Hanafi. Berkenan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati, kata beliau, sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49 dalam kurungan E kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald Kiandi itu, Johari berkata, beliau telah merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR7 tahun 2022 penyata JKPK. Ini termasuk penyata rasmi bertarikh 11 April 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 tahun 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai tahun 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu, katanya. Saya mendapati daripada dokumen-dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan ahli Parlimen berkenan Dr. Suhaili Abdul Rahman membawa tindakan terhadap Bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah, maka saya tidak mahu merosakkan kepentingan-kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Johari telah bertindak berdasarkan perlembagaan dan taksiran undang-undang semasa memutuskan 6 ahli parlimen bekas ahli Bersatu kekal sebagai wakil rakyat. Semalam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan parti itu menerima surat daripada Johari pada lewat petang Selasa lepas yang menyatakan tidak berlaku kekosongan di bawah perkara 49E Perlembagaan Persekutuan untuk 6 kerusi parlimen bekas ahli Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling hebat daripada Anwar Ibrahim berkait dengan
6 ahli parlimen bersatu yang telah pun dipecat dan masih kekal sebagai ahli parlimen. Yang paling rugi ialah Parti Bersatu. Sudahlah mereka pecat, hilang 6 kerusi parlimen, hilang lagi mereka pula hilang kerusi. Hilang 6 ahli parlimen, hilang pula 6 kerusi. Bayangkan begitu besarnya kerugian yang ditanggung oleh Parti Bersatu. Ada netizen kata, itulah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu ketika mereka mengkhianati Pakatan Harapan pada tahun 2018 apabila menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton. Ada yang kata itulah yang disebut sebagai hukum karma, yang mana dulu mereka dihianati, kali ini mereka pula yang dihianati, mereka pula yang terkena hukumnya sendiri dan menerima balasan yang paling setimpal sekali. Saudara-saudara sekalian, adakah balasan setimpal lagi ialah apabila Perikatan Nasional pula yang runtuh. Kalau dulu Pakatan Harapan yang runtuh gara-gara apa yang berlaku dalam langkah Sheraton, adakah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu dan Perikatan Nasional ada juga setara, yaitu berlakunya keruntuhan ataupun perpecahan pembubaran Parti Perikatan Nasional. Hari ini Anwar Ibrahim menyalahkan Bersatu kerana 6 ahli parlimen kekal kerusi masing-masing. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan sesiapa. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan 6 ahli parlimen itu. Dia juga tidak menyalahkan Speaker Dewan Rakyat, tidak juga menyalahkan parlimen, tidak juga mau menyalahkan undang-undang. Tetapi Anwar Ibrahim kata, ini antara disebabkan bertanggung jawabnya Bersatu atas kesilapan mereka sendiri. Apa ceritanya? Kata Anwar Ibrahim, Bersatu sendiri, kata Anwar Ibrahim, turut bertanggung jawab sehingga 6 ahli parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parti itu kekal dengan kerusi masing-masing, walaupun kini menyokong kerajaan. Ditemui media di Kuala Lumpur pada hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan, semasa akta anti lompat parti digubal di parlimen dulu, wakil rakyat Bersatu, wakil Bersatu sendiri yang menolak peruntukan mengenai seseorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Menasihatkan Bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, atas sebab itulah yang Dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan semua 6 ahli parlimen Bersatu kekal sebagai wakil rakyat di kerusi masing-masing. Ia ditentang oleh Bersatu ketika penggubalan akta anti lompat parti ketika itu. Sebab itu, ahli parlimen yang dipecat Bersatu dikecualikan, kata beliau. Jadi, kena baca perlembagaan, katanya selepas menghadiri forum global Madani di Kuala Lumpur hari ini. Anwar juga mendakwa Bersatu memilih dan memetik hanya beberapa bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Menurut Anwar, keputusan dibuat Johari sudah mengambil kira semua aspek perlembagaan persekutuan. Semasa menolak cubaan Bersatu mengosongkan 6 kerusi parlimen terbabit, Johari berhujah peruntukan dalam perlembagaan parti itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang terkait hak ahli parlimen mempunyai kebebasan untuk bersuara, berdebat dan mengundi. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah ada yang kata ini yang paling terbaik. Apabila jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ada juga yang kata sejak bila kata dia sejak bila pula mereka lompat parti, mereka cuma sokong Perdana Menteri, kata Black Hawk. Mereka bukannya lompat parti, tapi Bersatulah yang pecat mereka. Jadi sebenarnya tidak pernah mereka lompat parti. Cuma mereka hanya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara sekalian, yang bersalah, kata Anwar Ibrahim, itu semua adalah Bersatu. Nak buat macam mana lagi, kata Black Hawk. Bersatulah yang bantah draft asal akta lompat parti waktu itu. Sebab itu, Bersatu dah ketagih tebuk atap dengan membeli MP
Sekarang sendirilah mereka melopong, kata Black Hawk. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat Anda semua tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.